السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita baca hadis yang terakhir di dalam kitab Bulughul Maram ini di dalam bab azan. Hadis yang berikutnya ialah hadis Jabir. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u an-nidaa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Allah redha dia dan bapaknya. Jabir merupakan sahabat Nabi yang kita telah introduce dia, kita telah perkenalkan dia dan bapaknya, kedua-duanya sahabat Al-Ansari. Mereka adalah orang Madinah. Dia panggil kita tarjamah ni tarajum. Bila kita sebut tarajumur rijal, dia pengenalan ataupun penerangan tentang latar belakang rawi. Tarajum tu, terjemah tu, tarajum tu bukan terjemah Melayu tu. Tarajumur rijal maksudnya terjemahkan tentang rawi. Sebab tu bila dia sebut kitabut tarajum, kitab tarajum ni bukan maksud kitab terjemahan. Maksud kitab dia memperkenalkan latar rawi. Okey, Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nidaa, sesiapa yang menyebut tak kala dia mendengar an-nida. Nida apa? Seruan. Apa maksud seruan di sini? Azan. Ketika dia mendengar an-nida, dulu zaman dulu ada siaran Nidaul Islam, orang tua-tua ada dengar kan? Yang tua lah, siapa rasa tua angkat tangan. Bukan ada Nidaul Islam min Makkah Mukarramah ada. Radio zaman orang dengar radio, sekarang orang tak apa dengar lah radio ni, orang dengar jugalah. Masuklah kereta orang dengar radio lah. Dulu TV tak ada, orang dengar radio lah malam-malam. Nida maksud seruan. Okay. Apabila satu orang mendengar nida, kata Nabi, dia berkata Allahumma, ya Allah. Allahumma di dalam bahasa Arab ni boleh tiga. Satu maksud Allahumma, maksudnya ya Allah. Arab juga boleh maksudkan Allahumma dengan maksud illa, kecuali. Misalnya apabila dia kata kataan sekian-sekian, Allahumma illa fulan wa fulan, Allahumma melainkan si fulan dan fulan, Allahumma ya dia kata. Tapi bukan Allahumma maksud ya Allah, maksud melainkan si fulan, Allahumma illa. Dia buat istisna, dia panggil. Arab ni juga boleh sebut Allahumma
dengan maksud taukid, sungguh. Macam dia kata, hal kada wa kada, Allahumma na'am. Bukan ya Allah na'am. Maksudnya dia ya tu ya bersungguh, Allahumma na'am. Tapi tak apalah, yang tu orang yang mengaji bahasa Arab. Allahumma ni, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Allahumma ya Allah hadhihi ad-da'wati tammah. Ya Allah, ini adalah dakwah, ini adalah seruan yang sempurna. Apa itu seruan yang sempurna? Azan. Kenapa azan seruan yang sempurna? Karena padanya mengandungi seruan yang paling tinggi sekali. Apa dia seruan yang paling tinggi? Asyhadu an la ilaha illallah. Daripada awal, Allahu Akbar, seruan yang paling sempurna, membesarkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan, aku menyaksikan tidak ada ilah melainkan Allah. I bear witness, menyaksikan, tak ada. Dulu orang terjemah aku naik saksi, itu bahasa lama lah. Maksudnya I bear witness, aku menyaksikan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dunia dan segala isinya tidak mempunyai apa-apa makna jika tanpa dengan la ilaha illallah. Kerana Allah lah yang menciptakan alam dan seluruh isinya dan kita semua. Sebab tu sehebat mana manusia itu hidup dan sekaya mana dia capai, sehebat mana teknologinya, kecanggihan negara dan hasilnya, tapi jika dia tidak menyaksikan tidak ada ilah melainkan Allah, nothing. Perkara yang paling dasar dalam hidup manusia. Sebab itu kalimah yang paling besar dalam hidup manusia ni ialah la ilaha illallah. Seburuk mana manusia pun, miskin mana dia pun, macam mana lemah dia pun, tapi kalau dia menyaksikan tidak ada ilah melainkan Allah dan jantung hati dia, bermakna dia, kerana dia mengenali perkara yang paling dasar, dia sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Tuhan. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan menyaksikan Muhammad itu Rasulullah. Ini juga adalah dasar dalam hidup bagi manusia akhir zaman. Nabi ini namanya Muhammad. Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya, Nabi kata, ala ta'jabun kaifa yusrifu Allahu anni syatma Quraisy wa la'nahum yashtumuna mudhammama wa yal'anuna mudhammama wa ana Muhammadun. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi kata, tidakkah kamu ajaib, kamu kagum melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan maki hamun dan laknat Quraisy kepada aku. Quraisy ni dia panggil Nabi macam-macam. Tukang sihir, apa dia panggil? Penyair. Penyair itu taklah teruk sangat, tapi dia pernah abak kata Quran ni bukan daripada Allah Subhanahu wa taala, tu dia panggil penyair. Tukang sihir, gila. Tapi dia pun nak panggil Nabi Muhammad. Dia bila panggil ya Muhammad, maksud Muhammad itu yang dipuji. Dia hamada, yahmad, nahmaduhu, kita kata. Tu kita dah alhamd. Tu daripada root kata yang sama. Jadi apa tak mau panggil Muhammad, dia panggil mudhammam, yang dikeji, yang dikeji. Nabi kata, ala ta'jabun kaifa yusrifu Allahu anni syatma Quraisyin wa la'nahum
Tidakkah kamu kagum tengok macam mana Allah palingkan daripadaku maki hamun Quraisy dan laknat mereka. Yashtumuna mudhammama wa yal'aduna mudhammama. Mereka maki mudhammama, tak guna mudhammama. Mereka dia kata kat mudhammama, dia tak mau sebut Muhammad itu. Mereka tak nak sebut Muhammad, mereka sebut mudhammam. Mereka makilah mudhammam. Ana Muhammadun, aku bukan mudhammam, aku Muhammad. Macam geng-geng yang duk buat lukis kat Nabi macam-macam tu kan. Dia lukis ya, sebenarnya itu bukan Nabi. Tu lukisan nampak. Cumanya oleh kerana kamu sebut untuk menghina Nabi, orang Islam bantahlah. Memanglah orang barat ni dia ada masalah. Bukan, dia punya cara pandang dia. Dia panggil world view dia tu lain. Dia tak ada yang sacred. Jesus dia buat main-main, Tuhan dia buat main-main, God must be crazy, dia boleh buat filem macam tu. Dia buat Jesus LGBT lah apa. Tapi itu dia punya sikap lah. Dia tak boleh lah nak apply sikap dia tu kat orang lain. Because you have no sacred in your life. Tak ada, nothing sacred. Tak ada benda yang holy. Tak boleh lah buat kat orang Islam ni. Nabi mereka tu lebih mulia lagi daripada mak bapak mereka. Dalam satu masa yang sama dia nak ambil hati supaya manusia ni sopan santun lah apa. Kalimah yang tammah, kalimah yang menyebut padanya dua kalimah syahadatain, kemudian menjuru pada azan. Wassalatil qa'imah, dan salat yang didirikan. Ini kita duk terjemah wassalatil qa'imah. Apa maksud salat qa'imah? Sama ada maksud salat yang akan didirikan ataupun salat yang akan daimah, dia akan berpanjangan sehingga kiamat, salat tetap akan ada. Sebab itu bila kita doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah, maksud sembahyang yang didirikan, sembahyang yang akan berpanjangan, salat. Zaman ni ramai orang salat. Tapi tuan-tuan jangan heran, ada orang kadang-kadang kita tengok dia tak apa salat. Kalau dia lapang dia solat, kalau dia sibuk dia tak solat, dia ambil ringan solat. Itu pun kadang-kadang orang ramai duk solat, layan kawan-kawan dia solat. Solat teras. Bila orang tu tak solat, kadang-kadang orang tak solat, kadang dia sakit, ataupun kita boleh bagi nasihat apa pun kat dia, tapi kalau dia tak selesaikan masalah asas ni, solat, tak selesai. Bolehlah pihak bak ustaz ni sedekah lah, rajin lah apa, ataupun boleh habaq lah kita ni kena minta kalau kat Allah banyak-banyak, tapi kalau dia tak solat, dia tak akan rasa apa. Dia kena solat. Was-salati qa'imah ati Muhammadan al-wasilati wal fadilah. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah, tapi oleh kerana dia tanwin nak berjumpa dengan alif lam, jadi dia nunkan di sana lah. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah.
Al-wasilah dan fadilah, dua perkara yang al-wasilah ni maksud apa? Sebab tu timbul perkataan tawassul pada wasilah. Wasilah ni maksud sesuatu yang mendekatkan ataupun menyambungkan kepada sesuatu. Tapi dalam konteks hadis ni, berdasarkan hadis Muslim, Nabi kata innaha manzilatun fil jannah li'abdin min ibadillah, dia satu tempat di syurga untuk hamba daripada hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, aku harapkan akulah itu. Kenapa kita minta supaya Nabi diberikan tempat yang wasilah tu? Wal fadilah, yakni fadilah yang disambung, iaitu satu martabat yang, sebab tu kita panggil fadail. Fadl ni yang lebih, kita jadi fadilat, kita panggil fadilat tu daripada perkataan tu fadilat. Afdal, kita kata afdal tu daripada perkataan fadl, fadilah. Tufaddiluni ala fulan, engkau melebihkan dia di atas fulan. Unzur kaifa faddalallahu ba'daha 'ala al-ba'd, lihat bagaimana Allah melebihkan sebahagian atas sebahagian. Melebihkan, sebab tu fadilat. Bila kita kata ada fadilat, maksud ada lebih. Siapa yang bagi lebih tu? Allah Azza wa Jalla. Fadilat di sini, fadilat ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah, bagi pada Muhammad al-wasilah dan fadilah, yakni makam di syurga tadi dan satu kelebihan yang tinggi. Pasal apa kita minta kat Nabi? Tuan-tuan, Allah ni dia ajar kita dalam hidup. Allah yang bagi pada Nabi, tapi dia suruh kita selawat ke Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat pada Nabi. Dia suruh kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Selawat pada Nabi. Dia ajar supaya kita tahu mengenang budi. Allah yang bagi pada Nabi. Nabi itu kalau kita tak minta pun layak untuk dapat di sisi Allah, di atas ketinggian Nabi itu. Tetapi tanda sebagai satu manusia yang memakan budi, maka kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanda terima kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jadikan selawat itu kelebihannya balik kepada diri kita, kerana ia membentuk satu nilai dalaman diri seorang insan, bahwasanya ia tahu berterima kasih kepada orang yang telah berbudi dan berjasa kepadanya. Siapa dia yang bakar bakhur ni, dia mungkin panas sangat bakhur ni, dia tutup sikit. Bakhur bakhur ada di sini belakang sana. Dia tutup bakhur ni, tutup dia punya elektrik dah, tidak dia. Rumah saya sentiasa pasang bakhur ni, bukan bakhur ni lah, macam-macam bakhur, bagus ya, bau wangi, tapi biang tu dia terbakar. Okey, maka dengan itu kita disuruh untuk berselawat kepada Nabi, disuruh untuk berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'adta, dan bangkitkanlah baginda dia pada satu kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nabi kata, kalau kata banyak tu, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka wajib kepadanya syafaat aku pada hari kiamat.
Banyak tu doa dia. Itulah doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tambahan-tambahan, kadang-kadang TV buat ati Muhammadil wasilah wal fadilah wad darajatir rafi'ah, tambahan itu tidak sabit daripada mana-mana hadis yang sahih. Ataupun innaka la tukhliful mi'ad, juga tidak sabit, ada dalam riwayat Baihaqi tapi tidak sabit. Kalau dia kata taklah berdosa apa, tapi lafaz yang sabit, yang sahih, hak tadi yang kita baca. Kalau dia kata tak ada apalah, tapi tidaklah datang melalui jalur rawi yang sahih. Kerana doa ni dia luas, kita orang satu orang boleh berdoa, tapi oleh kerana doa tu dah Nabi dah fix dah macam tu, kita ambil yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian tambah pula ya arhamar rahimin, juga tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat dalam Sahih Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila kamu dengar muazzin, kamu kata macam mana dia kata. Tapi kita nak baca hadis ni, kena baca dengan hadis yang Nabi sebut kata semua, melainkan apabila tentang hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, kita kata apa? La haula wala quwwata illa billah. Kemudian Nabi kata, "Thumma sallu alayya." Kemudian kamu selawat padaku. Artinya kalau ikut hadis Muslim ini, selepas dengar azan, kita pun ikut azan, dia pun kata asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhirnya la ilaha illallah, kan? Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian Nabi kata, "Thumma salullaha lil wasilata." Kemudian kamu mintalah kepada Allah untuk aku al-wasilah. Minta untuk aku wasilah. Faman sa'alallaha li al-wasilata halat lahu syafa'ati atau halat alaihi syafa'ati. Siapa yang minta wasilah kepada Allah untuk aku, maka wajib untuknya syafaatku. Syafaat ni apa maksudnya? Ialah syafaat pada hari kiamat, apabila kita berada di dalam keadaan yang sukar, semua orang mencari penyelamat. Siapa yang nak selamatkan? Memang semua benda ni Allah Ta'ala yang selamatkan, tapi Allah jadikan sebab musabab bagi memberikan kurniaan dan kemuliaan kepada sesuatu. Dia tabalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi syafaat kepada kita. Besok kita pergi cari dia, supaya kita yang hidup di muka bumi ni tahu hubung kait kita dengan Nabi. Bila nak semayang, teringat semayang cara Nabi. Sebab tu dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang kita saksikan Allah sebagai ilah, tapi kita tak tahu macam mana Allah mau daripada kita. Yang kita tahu melalui Rasul yang dihantar. Maka semayanglah cara Nabi, puasalah cara Nabi, jangan buat sendiri. Lepas tu pada hari kiamat kita pergi jumpa Nabi, sebab di dunia kita telah ikut jalan dia. Kalau kita pergi jumpa Nabi pada hari kiamat, ya Rasulullah, saya pergi jumpa Rasulullah hari kiamat, saya ibadat-ibadat ni banyak duk ikut tok guru, cara tok guru saya lah, yang lain tak ada lah. Gambar kasut ke apa saya pakai lah tu macam Nabi. Tak boleh. Dan ini kita akan sebut tentang taksim sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka Nabi kata dengan itu, siapa yang menyebut hal tersebut, maka halallah untuk dia mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah hadis yang terakhir dalam bab ni,
dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Tuan-tuan, saya nak buka ringkas malam ni. Saya nak buka soal jawab. Saya ni pakai baju yang jarang saya pakai ni sebab ada majlis. Majlis tu kena pakai baju putih semua, tentera punya. Jadi saya pun cari baju putih saya. Hak ni yang putih pun. Nak pakai putih atas bawah baju Melayu, sekejap lagi mereka kata Jamil pula. Ada lagi soalan? Tu dia tulis. Nak baca payah. Okey, sebelum tu saya nak menjawab soalan berhubung dengan ada tak sunnah-sunnah Nabi SAW yang tak perlu kita ikut? Ada tak sunnah Nabi yang tak perlu kita ikut? Orang kata kita kena ikut sunnah. Ada tak sunnah Nabi yang tak perlu kita ikut? Okey. Para ulama bincang bab ini. Bab berhubung dengan pembahagian ataupun taksim as-sunnah an-nabawiyah. Pembahagian sunnah Nabi ini dari sudut pengamalan dia. Ada tak perkara yang Nabi amalkan tapi kita tak perlu amalkan, tak perlu buat? Hasil daripada perbincangan mereka, mereka putuskan berapa perkara berhubung dengan sunnah Nabi. Ada benda yang Nabi SAW buat ataupun ajar kita, suruh ataupun bagi tahu, ataupun Nabi tak buat, disebabkan kerana memang itu titah perintah Allah. Dia panggil tasyri', wahyu. Benda ni memang datang daripada Allah untuk kita semua. Tasyri'ul am, perintah Allah untuk semua. Contohnya apa? Solat. Lagi apa? Puasa. Apa lagi? Haram minum arak. Cara Nabi solat. Yang ni semua orang terlibat. Ada juga sunnah Nabi yang Nabi amalkan, dilaksanakan di atas dasar Nabi itu pemerintah, imamah. Jadi kita yang tak pemerintah ni, kita tak terlibat. Contohnya apa? Nabi mengarahkan tentera, Nabi mengarahkan pasukan membunuh musuh yang jahat. Kita pun tak boleh duduk petang-petang kumpul geng-geng kita, kita buat sunnah Nabi, geng-geng kita cari pedang, kita pergi perang. Dia tak boleh. Yang tu ada kaitan dengan kedudukan Nabi. Dan ulama-ulama bincang juga tentang hadis-hadis tertentu yang Nabi sebut. Dia status apa? Contohnya Nabi kata, man ahya ardan maitan fahiya lahu. Siapa yang menghidupkan ardan maitatan fahiya lahu. Siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka untuk dia. Maksudnya tanah yang orang tak buat usaha apa, siapa yang tanam dia, tanah tu dapat ke dia. Kita pun pipi tengok hadis ni, kita tengok tanah siapa kosong lah, kita pun pi traktor apa semua tanam pokok, kita kata ni hadis kata tanah ni tanah aku. Tuan geran mahbak lah ni, geran aku punya. Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, bagi tanah tu untuk dia. Hadis riwayat Tirmizi, riwayat Abu Dawud. Macam mana? Para ulama kata hadis ni bukan umum. Hadis ni hadis pentadbiran Nabi pada zaman tu. Mungkin sebahagian kata ni bagi tanah yang tak ada yang tak ada nama geran, yang tak ada nama geran. Macam tu orang pergi hidup habis tanah-tanah kerajaan. Sekarang kerajaan
tanah tak ada ni tanah kerajaan lah. Dia ambil tanah kerajaan, dia kata Nabi bagi. Boleh tak? Ada hadis. Hadis ni urus takbir Nabi untuk zaman itu, pada yang keluar tu daripada mulut seorang pemerintah. Maksudnya itu adalah merupakan keputusan pengurusan tanah di Madinah semasa itu. Jadi tak apply, tak dilaksanakan untuk semua keadaan. Jadi kita akan tengok, termasuklah juga bila Nabi kata arahkan Muhammad bin Maslamah bunuh Ka'ab bin Ashraf, yang hina Nabi SAW, buat syair. Ini semua kita tak boleh. Oh, kita pula buat pasukan kita pergi bunuh siapa-siapa. Kita tak boleh. Ini melancarkan perang. Yang ni tak boleh. Siapa buat ni? Nabi atas status pemerintah. Saya tulis dalam kitab saya Sabab Wurudil Hadis, saya sebut ini pada sudut al-bu'du al-mukhatibi, addresser factor, diri pengucap, diri Nabi itu sendiri. Yang berikutnya ialah tindakan Nabi SAW di atas dasar Nabi itu. Pasal Nabi ni semua, tidak ada jawatan yang tinggi dalam agama ni semua Nabi. Rasul paling tinggi, Nabi, imam, qadi, mufti, semua. Jadi ada kala Nabi keluarkan atas urusan qadi, penyelesai kepada masalah. Contoh yang hadis yang kita pernah baca, hadis apabila isteri Abu Sufyan, Hindun datang kepada Nabi SAW, beritahu Abu Sufyan satu orang lelaki kedekut. Jadi Nabi kata apa? Ada khudhi laki ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kamu ambillah untuk diri kamu dan anak kamu dengan kadar yang cukup. Boleh tak satu orang apabila ulama bincang apa pandangan dalam hal ni, kalau satu orang itu orang tak bagi hak dia, boleh tak kita pergi ambil tanpa keizinan dia dengan kadar kita? Mereka kata kenyataan Nabi ketika itu ialah kenyataan seorang qadi. Adapun pada zaman yang lain, kalau orang tak ambil, suami kita misalnya tak bagi kat kita, qadi mungkin bagi tahu, awak buat report dan mahkamah akan merintahkan supaya dipotong daripada gaji dia. Perlukah kita malam-malam pindap suami kita pergi ambil, ataupun ikut ambil sendiri ke, ataupun mahkamah tolong ambil? So mereka kata ini tindakan Nabi sebagai qadi. Tapi saya nak pergi berikutnya, tindakan Nabi di atas sifat basyariah Nabi. Kerana Nabi itu manusia, kerana Nabi itu orang Arab. Di kalangan para ulama seperti Ibn Khaldun umpamanya, dia kata Nabi SAW ni tak dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk dia ajak. Ibn Khaldun kata apa? Innama bu'itha liyu'allimuna asy-syara'i' wa lam yub'ath li ta'rifi at-tibb wala ghairihi min al-'adat. Nabi itu dihantar untuk mengajar syariat, bukan nak mengajar perubatan atau adat-adat yang lain. Maka timbul perbezaan isu tentang masalah dia panggil jibiliyah, sunnah jibiliyah, masalah diri Nabi. Contohnya apa?
Nabi tidur. Ini saya sebutlah kuliah baru ni. Tuan-tuan ni ada yang tidur kan? Nabi tidur. Orang tanya siapa yang tidur? Kan Nabi tidur, aku dapat pahala tidur? Tak dapat. Tidur cara Nabi dapat. Tidur dengan kadar Nabi dapat. Tapi tidur saja tak dapat. Nabi makan. Kerana dia manusia, dia makan. Kalau satu orang tu jumpa 24 jam makan, sunnah lah makan ni. Ada hadis Nabi makan. Ada orang tidur, sunnah lah tidur. Ada hadis Nabi tidur. Di atas keinsanan dia. Termasuklah Nabi makan, umpamanya Nabi makan labu, Nabi makan kambing. Adakah sunnah kita makan kambing? Termasuklah hari ini ulama bincangkan duduk julus istirahah, nak bangkit daripada apa? Daripada sujud tu kita duduk sekejap, kan kita istirahah. Duduk istirahah itu di kalangan para ulama kata yang tu sunnah kena Nabi buat. Di kalangan ulama ahli mazhab Hanafi dia kata tak, bukan Nabi sengaja buat benda tu kerana dia sebahagian daripada sembahyang. Kerana manusia ni nak bangkit terus dia tak boleh. Dia kena duduk sekejap. Duduk itu pada mereka tidak sunnah, tidak termasuk di dalam kifiat salat, tapi hanya kemanusiaan. Manusia memang macam tu. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain ialah Nabi pergi haji. Nabi naik apa pergi haji? Kata bang, naik apa? Nabi naik unta. Adakah disunatkan pergi haji naik unta? Tak. Tapi nak pergi haji daripada satu tempat ke satu tempat memerlukan kenderaan. Nabi naikkan kenderaan. Kenderaan yang ada pada zamannya adalah unta. Bukan sunat naik unta. Tidak termasuk. Sehingga kan di kalangan para ulama ada yang pergi lebih daripada itu, walaupun berbeza dengan jumhur. Seperti Ibnu Abbas berpendapat tidak perlunya ramal, lari-lari anak semasa tawaf, karena dia kata itu pada zaman tersebut nak bagi takut musyrikin. Dan ada beberapa isu lagi yang nanti saya akan sebut tentang hal ini untuk kita faham. Maka ada benda yang Nabi itu amalkan tidak kerana wahyu, tapi kerana dia manusia dan kerana dia orang Arab. Yang paling jelas ialah Nabi pakai serban, kerana orang Arab pakai serban. Nabi pakai jubah, kerana orang Arab pakai jubah. Tak salahlah kita pakai jubah, tapi itu jibiliyah. Kalau dapat pahala pun ada kitab Af'alur Rasul, yang disulis oleh Syekh Ashqar, tahqiq ilmu usul fi bima yata'allaq bi af'alir Rasul. Hal-hal yang dibuat oleh Nabi ini disebabkan dia tu manusia. Banyak hal-hal lain. Hal seperti Nabi suka makanan tertentu. Itu kuliah saya yang lepas saya sebut tentang Nabi suka sarid. Sarid ni ialah makanan roti campur dengan kuah daging. Nabi kata fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli sarid 'ala ta'am. Kelebihan Aisyah dibandingkan semua perempuan seperti kelebihan sarid dibandingkan makanan. Pasal apa Nabi buat sarid? Sebab sarid makanan orang Arab ketika itu. Melainkan yang Nabi khususkan seperti tamar, dia suruh kita makan buka puasa. Ada banyak makan benda lain, tapi dia melaziminya dengan itu. Jadi sunnah. Isu yang kita bahkan lebih daripada itu,
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW tengok orang Arab ni dia debungakan tamar. Tamar ni kita tanam, tamar jantan ni tak ada lah. Dia kena ada pasang dia. Dia debunga. Bila Nabi tengok, Nabi kata, la'allakum law lam taf'alu lakana khairan. Nabi kata, tak buat pun okey apa. Tak buat pun tak apa kot. Nabi tengok tu. Nabi sebenarnya dalam riwayat Nabi tak kata teruih kat apa petani-petani tu. Nabi cakap dengan sahabat. Benda ni sampai kepada mereka. Bila sampai kepada mereka, mereka stop. Mereka tak debungakan tamar. Dia kata fanaqadat, sebagai fanaqasat, yakni kurang. Tarakuhu fanaqasat. Mereka meninggalkannya menyebabkan kurang hasil tamar. Dia tu Rasulullah, hasil tamar kurang. Sebab kami buat, Nabi kata, innama ana bashar, idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhuduhu, wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi fa innama ana bashar. Hadis ni jadi perbahasan. Nabi jawab dia apa? Sesungguhnya aku manusia. Jika aku menyuruh kamu dengan sesuatu perkara daripada agama kamu, maka ambil dia, laksanakan dia. Jika aku suruh kamu sesuatu benda beruk dengan pandanganku dalam urusan dunia kamu, aku macam kamu, aku bashar. Hadis ini menjadi perbahasan para ulama, menunjukkan karena Allah mengutuskan nabinya untuk mengajar syariat. Bukan dia mengajar, mari nak mengajar fashion baju Arab untuk diperkenalkan kepada dunia, tak. Sebab agama Islam rahmatan lil alamin, untuk semua. Islam datang, dia tak buang budaya orang. Dia pergi ke China, orang China kekal dengan baju China. Di India, orang India kekal dengan baju India. Mari ke tanah Melayu, orang Melayu kekal dengan baju Melayu. Tak ada masalah. Orang nak pakai baju Arab pun tak apa. Nabi bukan pasang siapa nak masuk syurga, nak ikut jalan hidayat, kena pakai capal macam aku pakai. Nabi tak buat tu. Ini saya bukan nak, ni saya nak fahamkan tajuk ni. Yang menjadi masalah ialah apabila orang mula bisnes hal ni, dia tak angkat sunnah-sunnah yang Nabi itu datang kerananya. Solat cara Nabi, puasa cara Nabi, ibadat cara Nabi. Yang mana kalau Nabi tak datang kita tak tahu. Kemudian muamalah cara Nabi, tentang zakat cara Nabi, amanahnya, melaksanakan tanggungjawab kehidupan, berumah tangga, memerintah dan semua mengikut disiplin-disiplin Nabi. Yang tu dia tak highlight. Dia highlight benda-benda yang jubah. Dia jadikan ni tajuk besar. Slipper dijadikan ni tajuk besar. Sedangkan benda ini ulama-ulama bahaskan di bawah sunnah jibiliyah, kerana kearaban dan keinsanan, dia bukan satu tuntutan di dalam beragama. Azan dulu,
Alhamdulillah. Ada apa soalan ni? Satu soalan dia, seorang yang lupa pakai mask, apa hukum? Tengah semayang lupa pakai mask, apa hukum? Ambil daripada poket dan pakai, atau boleh abaikan saja? Asalnya semayang tak wajib pakai mask, dan wajib pakai mask ni bukan perintah semayang, tapi ia adalah perintah ulil amri demi menjaga keselamatan. Adapun hadis yang menyebut tak boleh pakai menutup muka masa solat itu tidak sabit. Oleh kerana ia adalah titah pemerintah yang mempunyai kebaikan. Alal mar'i muslim as-sama' wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Setiap orang Muslim dengar dan taat selagi mana dia tak diperintahkan dengan perkara maksiat. Maka dia dengar dan taat dalam hal ini, maka dia pakai mask. Tengah semayang dia lupa, dia ambil daripada poket dia bubuh di muka dia, tidak mengapa. Kerana ada hadis di mana Nabi SAW salat dan mendukung Umamah binti Zainab binti Abil As, cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Maka dengan itu maka tidak menjadi masalah dalam hal ini. Boleh tak terangkan falsafah Epicurus dan bagaimana menjawab persoalan tersebut? Malam ni tak ada ana. Epicurus ni panjang. Cuma saya nak sebut ini adalah isu lama. Manusia ni sebelum menjawab Epicurus ni, kita ni jangan fikirkan Tuhan seperti kita. Sebahagian orang tu dia nak tanzihkan Allah Azza wa Jal daripada menyamai makhluk, akhirnya dia samakan Allah dengan makhluk. Dia bayangkan Allah tu macam dengan makhluk. Bila dia bayangkan hadis Allah turun, dia bayang turun ni atas, turun daripada atas turun bawah. Allah turun atas, itu turunnya makhluk. Turun bahasa yang digunakan layak bagi Allah Ta'ala. Bagaimana dia kata, macamlah isu, walaupun ulama khilaf daripada dulu, bukan hanya sebahagian golongan kebelakangan ni angkat isu arash tak arash ni dijadikan untuk mengkafir antara satu sama lain. Kononnya Allah memerlukan makhluk. Allah tidak memerlukan makhluk, tetapi isunya bagaimana seseorang nak deal dengan ayat-ayat itu. Ada beberapa mazhab. Allah menyuruh malaikat menulis amalan kita. Kenapa? Allah tak boleh tahu. Kena baca dengan tulisan catatan baru ingat. Kena ada buku nota. Tak. Demikian Allah sebenarnya kebesaran dia. Dia menyuruh menghantar Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah memerlukan Jibril? Tak. Demikian dia jadikan alam itu berjalan. Dia tak memerlukan Jibril. Dia tak memerlukan Munkar dan Nakir. Dia tak memerlukan malaikat yang mencatatkan. Dia tak memerlukan malakul maut. Tapi demikian dia menjalankan, dia menguruskan dan dia menetapkan bagi makhluk-makhluk yang diciptanya, termasuk apa saja yang dia cipta. Maka dia orang ni timbul masalah tempat tak tempat,
Kemudian kita tanya balik bagaimana masa dengan tak masa, space, time. Demikian juga sesuatu perkara. Epicurus ni 1000 tahun sebelum Epicurus ni sebelum Masihi lagi, idea-idea yang ditimbulkan. Saya dalam sebahagian ceramah saya dah sebut tentang Epicurus ni. Tapi yang pentingnya ialah timbul perbahasan manusia ni mukhayyar ke majbur. Manusia ni mempunyai pilihan ke manusia ni dipaksa. Dia tu tak main semayang tu kerana Allah dah tetapkan dia tak main semayang ke, atau kerana dia telah pilih untuk tak main semayang? Adakah manusia ada kuasa untuk memilih? Ini timbul pula satu lagi mazhab. Bagaimana nak balance antara Tuhan yang menciptakan segala-galanya dan perbuatan hamba yang Tuhan memberikan dia memilihnya? Ini adalah perbahasan yang mana Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan manusia di semuanya di bawah kekuasaan Tuhan. Allah menciptakan segala-galanya dan Allah menciptakannya dengan manusia itu dapat memilih, dan Allah mencipta apa yang dia pilih. Firaun itu tidak boleh menentang Musa jika tidak dengan izin Allah. Allah izin dia. Kalau Allah tak izin, Firaun nak bercakap pun tak boleh. Habis tu Allah izin, apa yang dia izin belum tentu dia redha. Allah izinkan Firaun menentang nabinya Musa, Allah tidak redha kepada Firaun. Tapi dia izin kerana dia telah memberikan wahadainahu sabil. Dia telah menunjukkan jalan. Imma syakiran wa imma kafura. Kamu pilih jalan kamu. Nak jadi syukur ataupun kufur. Allah suka kita bersedekah, tapi kita tak ada duit. Allah suka kalau kita buat masjid. Tuan-tuan, Allah suka kita buat masjid. Mailah kita pakai buat masjid seorang satu. Satu orang kata, saya tak mampu. Berapa harga masjid? 3-4 juta. Oh, tak mampu. Tapi Allah redha tak orang buat masjid? Redha. Tapi dia belum izin untuk kita buat. Macam mana Allah redha orang pergi haji, tapi bukan semua orang telah diizinkan pergi haji. Apa yang dia redha tapi dia tak izinkan, sedangkan hamba itu inginkan keredaan itu, dia beri pahala pada hamba itu. Kita orang tu teringin nak pergi haji, mati tak pergi haji kerana duit tak cukup, Allah tulis baginya pahala niat yang benar. Apa yang ia izinkan tapi dia tak redha, bagi orang tu adalah dosa, walaupun sebenarnya dia izinkan. Tetapi kerana hamba itu memilih dengan niat yang nak memilih. Orang nak mencuri, kalau Allah tak izinkan, angkat tangan pun tak boleh pergi, rumah pun tak jumpa, adik nak curi. Tapi Allah redha, Allah izinkan, Allah tak redha. Ada tak? Habis tu apa peranan? Kenapa kita perlu tahu benda ni? Kita kena tahu bahawasanya kadang-kadang manusia mempunyai semua syarat untuk melakukan sesuatu, tapi kalau Allah tak izinkan, tak berlaku. Logiknya Quraisy menang lawan dengan Nabi dalam perang Badar, tapi tak menang kerana Allah tak izinkan, dan juga tak redha. Ada masa dia redha, dia tak izinkan. Ada masa dia izin, dia tak redha. Yang tu dia tak izin dan tak redha. Sebut tu kena orang kata hampa bila nak pergi haji ni tak, orang sebahagian tu, ni bila nak semayang. Nak semayang apa ni? Tak sampai seru lagi dah. Dah Tuhan takdir lagi aku tak semayang. Hampa ni nak mengalahkan takdir Tuhan lagi tak? Dia tidak faham
Sebahagian dulu itu qadariyah dia punya fikiran. Aku ni dia kata dah tulis di Lauh Mahfuz dah yang tak mayang. Dia abang macam tu. Itu yang saya sebut, nak kena faham konsep itu. Ilmu Allah tidak berubah. Allah tidak akan, maksudnya Allah tidak ada akan dan kemudian. Kita ni di dalam ilmu Allah, si A ahli syurga ataupun ahli neraka, tak mai ke dunia pun dalam ilmu Allah ahli syurga atau neraka, takkan silap. Fayamal bi'amali ahli jannah hatta la yabqa bainahu wa bainal jannati illa syabh. Dia beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tidak tinggal antara dia dan syurga melainkan sejengkal. Fasabaqa ilal kitab, telah terdahulu kitab bahawa dia di kalangan ahli neraka. Fa'amila bi'amali ahli nar fayadkhulun nar, maka beramal dia dengan amalan ahli neraka, masuk ke dalam neraka. Jadi iskal, jadi susah nak faham. Maka dia berkata, kalau dah tertulis sebagai ahli neraka, kok mana beramal dalam syurga pun ahli neraka? Bukan maksud dia macam tu. Maksudnya ialah pengetahuan Tuhan tidak silap. Kerana Allah tidak bergantung dengan masa. Allah mengetahui apa saja yang telah berlaku dan yang akan berlaku, termasuk setiap kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Bukan kerana dia yang menentukan ataupun memaksa kita masuk neraka, tetapi ilmunya yang tidak silap. Saya nak buat contoh lah. Contoh ni tak apa tepat, selalu saya buat contoh ni. Ramalan kaji cuaca kata malam ni hujan, contohnya lah. Tengok-tengok hujan, besok pagi hujan, tengok-tengok hujan. Orang motong getah kata tak guna punya ramalan kaji cuaca. Mai hari aku nak motong, dia pergi habang kata hujan. Hujan dan begini. Adakah ramalan kaji cuaca bagi hujan, ataupun dia mengetahui akan berlakunya hujan disebabkan kerana ilmu dia berdasarkan kepada kajian-kajian yang ada? Yang mana satu? Bukan dia menetapkan hujan, tapi bukan dia memaksa hujan, tapi dia mengetahui akan berlaku hujan. Allah tidak memaksa hambanya ke dalam neraka, tapi Allah telah mengetahui siapa ke neraka ataupun siapa ke syurga. Kalau Allah tak tahu kita ni ke syurga ke neraka akhirnya, dia bukan Tuhan lah. Dia tak dapat tahu lagi. Dia pun macam kita kan, tak tahu dia pun dia ni nak jadi ahli neraka syurga. Itu bukan Tuhan. So people got confused tentang masalah ketetapan Tuhan itu apa. Di antara ilmu dia dan apa yang dia tetapkan dan apa yang memang dia tetapkan. Ada benda yang memang dia tetapkan, dia tak salahkan kita. Dia tetapkan kita jadi orang Melayu, tak salah. Hang orang Melayu, pasal apa bukan orang Arab? Sebab tu kita tak boleh. Dia tetapkan kita hitam, dia tak salah kita. Dia tetapkan kita putih, dia tak salah kita. Dia tetapkan berlaku wabak, kita cuba elak, kena kat kita mati, dia tak salah kita, dia bagi pahala. Buat kerja sambung elektrik, kerja short tangan kita, mati, dia tak salahkan, kerana itu bukan pilihan kita. Pegang-pegang wayar elektrik, geram, bini aku buat perangai, cek bubuh kat tengkok, mati. Tu dia salahkan kita. Sebab itu falsafah ni mereka nak faham dengan baik. Wallahu a'lam. Okeylah, nanti saya jawab. Saya nak kena pergi majlis itu, okey. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.